Okey, nampak so bila orang PAS berbangga kita tak ada rasuah, ini kita cerita yang ni tuan-tuan, kita cerita itu yang MBI tu, membawa kita kepada satu persoalan. Dari mana datang dana Perikatan Nasional? Daripada mana datang dana untuk diorang nak pergi rasuah beli ahli parlimen? Hari Selasa ini saya akan dipanggil oleh Sinar Harian berbicara di dalam forum berkenaan dengan langkah Dubai. Hari Selasa ini di Sinar Harian, tuan-tuan dan puan-puan dijemput hadir di Sinar Harian Seksyen 15 Karangkraf. Silakan, free, open, tak ada bayaran apa-apa, free, datang je nak tengok live Sinar Harian pukul 8.30 malam di Sinar Harian Karangkraf Seksyen 15 Shah Alam. Dijemput tuan-tuan dan puan-puan hadir, silakan. Now, langkah Dubai tersebut saya ada ceritakan, saya akan ceritakan sebentar lagi 3 golongan yang bawa. Tetapi maksud saya nak cerita kat sini, langkah Dubai ni antara lain memerlukan dana. Dan bila dana tersebut sudah mula ditutup, dikorek dan disekat, di sini Perikatan Nasional menghadapi masalah, tuan-tuan. Di sini Perikatan Nasional menghadapi masalah. Kita kena stay one head ahead. Kita kena sentiasa satu langkah ke hadapan dalam nak menghadapi golongan-golongan pengkhianat nak menghancurkan negara kita ni, tuan-tuan. Baik, kita akan cerita tentang 3 golongan itu. Tapi saya nak buat ni ada related juga. 4 termasuk CEO. Terima kasih Azlina Abdullah. CEO Persatuan Bola Sepak ditahan SPRM. CEO Persatuan Bola Sepak Kedah. Okey. Alostar Kedah, 4 lelaki termasuk seorang CEO sebuah persatuan bola sepak ditahan kerana disyaki meminta serta menerima wang rasuah bernilai 6 juta ringgit 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu bila, tuan-tuan? 4 tahun lalu 2020. Turut ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah adalah 2 wakil perunding persatuan berkenaan serta seorang lagi individu yang bekerja sendiri. Sumber memaklumkan keempat-empat mereka yang berusia antara 40 hingga 60 tahun ditahan di antara 5 hingga 6.30 petang kemarin ketika hadir di Pejabat SPRM Kedah bagi dirakam keterangan. Berdasarkan siasatan dijalankan, wang lebih 6 juta berkenaan telah dimasukkan ke dalam akaun sebuah persatuan bola sepak. Wang rasuah itu dipercayai sebagai balasan kerana membantu seorang pemilik sebuah syarikat yang mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus mengoperasi serta menyelenggara 5 loji takungan air, katanya. Keempat-empat suspek ini kini ditahan bermula semalam bagi membantu siasatan lanjut. Okey, apa jadi dengan litar lumba di Kedah, tuan-tuan? Apa jadi dengan litar lumba di Kedah? Pada 1 November 2023, litar lumba di Kedah dikatakan tidak siap-siap, terbengkalai. Ini pada tahun November 2023. 6 tahun tunggu litar lumba Kedah tidak siap-siap. Peminat sukan, kerajaan negeri telah beberapa kali berjanji untuk menyiapkan pembinaannya selepas hanya kerja-kerja tanah dilakukan. Kegagalan kerajaan negeri menyiapkan projek itu secara langsung, secara tidak langsung menimbulkan persoalan apa sebenarnya yang berlaku. Apa sebenarnya yang berlaku? Tuan-tuan, 6 juta dah dibayar oleh syarikat yang dapat tender pembinaan litar lumba dan projek mengurus 4 tahun yang lalu. 6 juta. Tetapi di mana pergi litar lumba? Itu yang pertama. Itu soalan kita yang pertama. Kedua, siapa pengurusi Kedah FA atau sekarang ini dipanggil Kedah Darul Aman? Pengurusinya tidak lain tidak bukan adalah Sanusi. CEO-nya siapa? CEO-nya tidak lain tidak bukan, tuan-tuan, pada 2020, ni cerita tahun 2020, CEO-nya adalah
Tuan Haji Zulkifli bin Cik Harun. Pada tahun 2020, Kedah FA sekalung tahniah Tuan Haji Zulkifli bin Cik Harun dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kedah FA pada waktu itu. Now, siapakah dia? Haji Zulkifli Cik Harun. Beliau adalah calon N13 Kota Darul Aman pada tahun 2018, PRU 2018, tuan-tuan. Tetapi dia kalah teruk dekat Kota Darul Aman, tetapi dia calon PAS. Nah, ada yang mengatakan CEO sekarang ini adalah orang lain. CEO-nya adalah Kamal Idris bin Haji Ali, Haji Ali. Betul. CEO ni dilantik pada tahun, kalau tak silap saya, 2021 ujung atau 2022, lebih kurang macam tu kan. Kamal Idris bin Haji Ali, ini adalah CEO yang baru. Tetapi dikatakan cerita ini berlaku 4 tahun yang lalu. So kalau 4 tahun yang lalu, bukan Kamal ini, bukan Kamal Idris. Ada yang kata, tapi yang ni Kedah KDA, Kedah Darul Aman. Yang tadi tu Kedah FA. Kedah FA telah ditukar nama kepada Kedah Darul Aman pada tahun 2021. Betulkan saya kalau orang Kedah kata saya silap lah. Tetapi Kedah FA, sewaktu CEO dia daripada PAS, telah pun ditukar nama kepada Kedah Darul Aman atau KDA, dan juga telah ditukar dia punya pengurus dia kepada someone else, Cik Daud sebagainya, pada tahun pada tahun 2021 kan. Untuk to put things into perspective, tuan-tuan boleh baca yang inilah. Saya tunjuk je. Okay, boleh baca yang ini. Prior to 2021 season, the club changed its name from Kedah FA to Kedah Darul Aman on 25th of November 2021. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar has been appointed by the President of Kedah Football Association, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Makno, as the Chairman of Kedah Darul Aman. Silap, the Chairman dia adalah Tan Sri Datuk Daud Bakar, tetapi Presiden dia adalah Sanusi. Saya tersilap tadi. Okey, nampak so bila orang PAS berbangga kita tak ada rasuah, ini kita cerita yang ni, tuan-tuan. Kita cerita itu yang MBI tu, MBI yang kena tangkap pasal rasuah, isu rasuah REE tu, yang tu pun bekas calon PAS juga, tuan-tuan. Kita belum cerita yang tu lah, bekas calon PAS juga tu. So macam mana tu? Tuan-tuan fikirlah sendiri. Agak-agak lah tersadung di mata duit, tuan-tuan. Tersadung di mata duit. Litar tak siap, Langkawi pun macam itu, malam-malam karaoke dengan perempuan. Itulah dia pemimpin PAS Kedah dan juga Malaysia. Hashtag Pasik, hashtag Pasik, tuan-tuan. Hashtag Pasik, boleh tak? Hashtag Pasik, boleh, tuan-tuan? Haji Hadi kata, dia kata apa, pemberi rasuah paling ramai orang bukan Melayu. Ya, mengikut statistik, tapi dia lupa peminta rasuah paling ramai orang Melayu kita sendiri. Bagi malu saja. Hashtag Pasik, P-A-S-I-K, Pasik, tuan-tuan. Cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Baik.